Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib bin Muhammad Raus. Saya dari kohort K30G2. Saya punya nombor matrik ialah 41913761 dan hari ini saya nak terangkan maksud amanah. Amanah tu dalam bahasa Inggeris dia panggil trust, T-R-U-S-T, dan amanah ni merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW. Dan saya nak bagi tahu maksud amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang sebagai contoh diserahkan sesuatu untuk disimpan. Itu contoh. Dan amanah adalah salah satu tanggungjawab yang diberikan sebagai satu prinsip untuk tidak mengambil kesempatan dengan menggunakan pengaruh dan kuasa yang sedia ada. Okey, lagi satu. Amanah adalah satu tanggungjawab yang merupakan perkara yang penting dalam diri seseorang Muslim. Sifat ini akan memandu manusia dalam amalan seharian. Ia juga sifat yang akan menentukan baik buruk akhlak seseorang dalam urusan seharian. Islam menuntut umatnya berpegang dengan sifat amanah sehingga disebut dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Baik, sabda Rasulullah SAW iaitu tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Zainul Zaman, nombor matrik 4183003791. Pada kali ini saya ingin menerangkan tentang amanah, iaitu amanah untuk bertauhid, di mana tauhid merupakan satu landasan utama bagi setiap manusia untuk menjalankan amanah. Antara amanah yang dianugerahkan oleh Allah adalah dalam kehidupan kita, di mana hidup ni adalah merupakan sebuah amanah yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Oleh kerana itu, setiap manusia dituntut untuk terus menjaga amanah dengan komitmen untuk terus beribadah dan bertauhid kepada Allah. Amanah yang paling besar yang Allah amanahkan kepada kita adalah tauhid, dan pengkhianatan yang paling besar adalah syirik. Dan barang siapa yang sentiasa menegakkan hak-hak Allah, ikhlas dalam mengerjakan ibadah-ibadah Allah, sentiasa menurut segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka orang tersebut adalah orang yang berjaya menunaikan amanah-amanah Allah. Amanah merupakan perkara yang paling penting dalam diri seseorang Muslim, di mana sifat ini akan memandu seseorang manusia dalam amalan hidupan seharian mereka. Islam juga menuntut umatnya untuk sentiasa berpegang teguh kepada sifat amanah, sehingga ia disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Islam mengajar kita bahawa orang yang tidak amanah adalah orang yang tidak ada iman, dan orang yang tidak menepati janji adalah orang yang tidak ada agama. Ini bererti amanah adalah sebahagian daripada iman, sehingga mereka yang tidak menjaga amanah adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Setiap manusia perlulah mempunyai sifat amanah dalam diri mereka untuk sentiasa kekal beriman dan bertauhid kepada Allah. Hal ini kerana seseorang yang tidak bertauhid kepada Allah, nescaya seseorang itu tidak akan mendapat ketenangan dalam kehidupannya. Oleh itu, kita sebagai seorang Muslim yang baik perlulah sentiasa bertauhid, amanah dan sentiasa melakukan amal kebaikan agar dapat mencapai keredaan dan kemuliaan di sisi Allah. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Nur Afika Syamimi binti Roman dari kohort 21934 Bachelor of Industrial Technology. Saya akan menceritakan tentang amanah dalam perbuatan. Apa yang dikatakan dengan amanah dalam perbuatan ialah kita perlulah amanah dalam melakukan sesuatu, seperti melakukan pekerjaan. Kita perlulah amanah dalam pekerjaan kita sendiri. Seringkali dalam sesebuah syarikat, dalam sesebuah negara, banyak yang berlaku pecah amanah, seperti mereka mengambil rasuah, melakukan penyelewengan terhadap syarikat mereka sendiri ataupun negara mereka sendiri. Benda ni banyak berlaku dalam kalangan umat Islam sebenarnya pada masa kini.
Sebagai umat Islam, kita perlulah elak daripada melakukan atau mengambil rasuah, melakukan penyelewengan terhadap syarikat sendiri ataupun negara sendiri. Sebab dalam Islam, benda ini sangat-sangat diharamkan untuk kita lakukan kerana dia mampu memberi kesan yang buruk terhadap diri kita dan juga keluarga kita sendiri. Kesan yang berlaku pada diri kita ataupun family kita adalah benda yang perlu kita elakkan. Sebab sebagai umat Islam, kita memang dididik untuk amanah dalam perbuatan, amanah dalam pekerjaan, terlibat dengan rasuah ataupun dengan penyelewengan. Sebab kita nak mencari rezeki yang halal. Takkan kita nak bagi pada anak dan bini kita ataupun keluarga kita makan hasil duit kita pecah amanah. Okey, so sebagai umat Islam, kita perlulah amanah dalam perbuatan dan jangan sesekali melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, untuk kehidupan yang lebih tenang, lebih bahagia, rezeki yang lebih berkat, amanah dalam perbuatan. Especially kalau kita bekerja ataupun kita diberi amanah untuk pegang duit, contoh duit kawan. So, kita sebagai umat Islam, kita kena amanah. Jangan sesekali pakai walaupun 10 sen sebab itu bukan duit kita. So, semoga bermanfaat video ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah binti Sansuri. Nombor matrik 4183001061. Saya daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hari ini saya akan menerangkan tentang amanah yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Hak sesama manusia meliputi beberapa perkara berikut, iaitu: pertama, memberi hak kepada orang yang berhak. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, bersikap adil dan saksama. Yang keempat, bercakap benar. Dan yang kelima, melakukan ihsan kepada masyarakat sekeliling. Saya akan menerangkan tentang poin yang pertama, iaitu memberi hak kepada orang yang berhak. Islam meletakkan sesuatu pada tempat yang sewajarnya. Ia memberi hak kepada orang yang berhak menerimanya serta menghukum manusia yang bersalah dengan hukuman yang setimpal tanpa membezakan antara manusia antara perkara yang ditekankan dalam ajaran Islam. Yang kedua adalah menepati janji. Menepati janji ni adalah salah satu akhlak terpuji dalam Islam. Ia merupakan ciri akhlak mulia yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan juga menjadi sunnah Nabi. Seseorang mukmin itu adalah wajib menunaikan janji yang telah dimetrai kerana setiap janji yang telah dimetrai kerana merupakan perintah daripada Allah dan juga Rasulnya. Seperti firman Allah yang bermaksud, dan tunaikanlah perjanjian kamu dan sesungguhnya setiap janji itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Daripada surah Al-Isra. Ayat ini menjelaskan bahawa kepentingan menunaikan setiap janji itu adalah sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah bersikap adil dan juga saksama. Kita nak lihat bahawa sikap amanah yang menjadikan ia berkaitan dengan hak sesama manusia, ia juga penting untuk bersikap adil dan juga saksama. Istilah adil berasal dari bahasa Arab yang bererti tengah ataupun seimbang. Keadilan itu sepertinya adalah keseimbangan. Yakni suatu sikap yang berlebih-lebihan berkaitan dengan sifat kearifan. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahra, membahagikan keadilan dalam 3 bahagian, iaitu keadilan undang-undang, keadilan sosial dan juga keadilan global. Saya akan ambil keadilan sosial kerana ia berkaitan dengan hak sesama manusia. Jadi ingin saya terangkan sedikit tentang keadilan sosial adalah sesuatu yang menuntut setiap individu dalam sesuatu kumpulan agar ia dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan atau penghalangan serta mampu memanfaatkan kemampuan sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri
bagi dirinya sendiri dan juga orang lain sehingga boleh berkembang secara kolektif. Yang keempat adalah bercakap benar. Okey, umat Islam kini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada pada zaman fitnah yang sangat besar. Okey, hampir setiap hari kita ni terdedah dan tidak terlepas daripada membicarakan tentang perihal orang lain. Contoh, ia juga boleh terjadi melalui messages yang kita hantar menerusi pelbagai saluran media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Okey, yang kelima adalah melakukan ihsan kepada masyarakat sekeliling. Okey, ihsan ini adalah lawan kepada kalimah isaah, iaitu perbuatan jahat. Ihsan bermaksud adalah perbuatan baik kepada manusia dan menghindari daripada melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Okay, menurut Imam Nawawi, ihsan akan mendorong seseorang itu agar sentiasa ikhlas dalam beribadat dan mengerjakan ibadat kerana Allah SWT semata-mata. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad Fadli. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. ID matrik saya 41910002341. Okey, topik kita pada hari ini amanah ketaatan. Semua tahu amanah itu berat. Islam adalah agama yang mengutamakan perkara-perkara amanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zulman jahula. Surah Al-Ahzab ayat 72, yang bermaksud sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakan kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikul. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah melakukan kezaliman dan suka membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Okey, amanah ketaatan ni ada banyak. Yang pertama sekali kita boleh tengok taat kepada Allah SWT. Kita buat ataupun tidak. Dalam Al-Quran pun ada sebut, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat apakah yang kamu dustakan? Nikmat apa? Allah dah ciptakan kita untuk kita boleh bernafas, kita boleh hidup. Tapi kita buat apa? Kita masih leka, kita masih buat dosa, buat maksiat di luar sana. Kita lupa Maha Pencipta kita. Kalau amanah ini pun kita susah nak buat, apa lagi amanah yang lain? Solat 5 waktu sehari penuh ke tidak? Bila last kita buat betul-betul penuh? Kalau orang yang dah mati pun nak dihidupkan semula sebab nak melakukan solat, sebab nak melakukan sedekah, ni apa perkara kita yang hidup ni masih leka? Kita masih rasa selesa, kita masih rasa tidak berdosa. Amanah taat kepada para rasul. Taat kepada para rasul senanglah, kita kena junjung dengan berselawat ke atas Nabi semua. Kita tidak boleh membiarkan sekiranya para rasul dan Nabi kita dihina ataupun kita sendiri menghina. Oleh itu kita kena jaga amanah ini sebaik mungkin agar kita dirahmati dan diberkati dalam kehidupan. Okey, seterusnya kita boleh tengok amanah ketaatan kepada ibu bapa. Hal ini kita boleh tengok sendiri cara kita layan ibu bapa kita sendiri, sama ada lembut, sama ada kasar. Dua ni penting. Kerana kalau sekiranya kita layan lembut, mereka akan senang kita. InsyaAllah mereka sendiri akan mendoakan keberkatan hidup kita, dimurahkan rezeki ke, dipermudahkan hidup ke. Sekiranya kita layan dengan kasar, keberkatan hidup tu InsyaAllah tak dapat lah. Sebab apa? Mereka sendiri tergores sehingga menitiskan air mata. Hal ni memang betul-betul terjadi. Sekiranya kita hidup dalam
tidak diredai ibu bapa, cubalah satu hari nanti kehidupan anda tidak akan berjaya. So, kita nak mendapatkan kejayaan tu mesti dan wajib mendapatkan keredaan ibu bapa. Dan kita sebagai anak ni cuba sedaya upaya meringankan beban mereka sendiri dan tidak menggoreskan hati mereka. Walaupun bagaimanapun kerenahan mereka sendiri, saya sarankan anda semua layan kerenah ibu bapa mereka. Memang tak semua ibu bapa ni sama, tapi mereka sendiri ada macam-macam ragam mereka sendiri. So kita kena layan. Sebab apa? Walaupun teruk macam mana pun, mereka tetap ibu bapa kita sendiri. Sebab syurga tu di bawah tapak kaki mereka, syurga kita, InsyaAllah. Okey, setakat itu saja saya punya video pada hari ini. Segala yang buruk semua datang daripada saya, segala yang baik semua datang daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwar bin Hashim. Nombor metrik 418-3003-261 daripada Kursus Pendidikan Awal Kanak-Kanak PKK. Okey, video dakwah saya adalah amanah dalam menjaga titipan. Okey, seperti yang kita tahu, amanah adalah sikap yang jujur, telus dan ikhlas. Amanah dan titipan ni adalah melakukan sesuatu benda ataupun menjaga sesuatu benda dengan penuh rasa tanggungjawab dan beramanah. Okey, sebagai contoh, menjaga barang titipan tersebut dan hanya menggunakannya untuk kepentingan semua orang, bukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri ataupun individu sahaja. Okey, selain itu keperluan amanah dalam menjaga barang titipan ini adalah barang titipan tersebut mestilah diserahkan kepada pemiliknya yang sah dan bukannya secara pegang secara lama, tetapi kita tidak mengetahui siapa yang pemiliknya yang sebenar, ataupun menggunakan barang titipan tersebut untuk keperluan individu yang melampau-lampau, dan tidak boleh juga berkata untuk menggantikannya dan minta maaf kepada pemiliknya yang sah, kerana barang tersebut haruslah digunakan untuk kepentingan yang sebetulnya. Apabila kita tidak bersikap amanah, kita akan mengalami kerugian dan juga dianggap tidak jujur dan sukar untuk mendapat kepercayaan. Akibatnya, orang tidak lagi mahu meletakkan kepercayaan kepada kita dan amanah yang diberikan kepada kita. Itu saja video saya untuk amanah dalam titipan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila binti Asmadi dari kelas dakwah Islam di Malaysia, kumpulan 2, akan berkongsi tentang amanah dalam menjaga rahsia. Okey, seperti yang kita ketahui, rahsia merupakan satu amanah yang wajib untuk kita pelihara. Apabila seseorang telah mengamanahkan diri kita untuk menjaga rahsia tersebut, maka wajib untuk kita menjaganya dan haram untuk kita menyebarkannya kepada orang lain. Okay. Jabir bin Abdullah meriwayatkan sabda Nabi, jika ada orang yang mengkhabarkan kepada orang lain sesuatu kabar, kemudian dia berpaling, maka itu adalah amanah. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Al-Manawi juga menerangkan, jika terdapat seseorang yang diberitahu sesuatu informasi, kemudian pemberi informasi tersebut berlalu pergi dan tidak menoleh sebagai tanda tidak ingin orang lain mengetahui tentang tersebut, maka itu adalah amanah yang perlu dijaga kerahsiaannya. Okay. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang ditugaskan untuk menjaga rahsia Nabi, iaitu Huzaifah Al-Yamani. Menurut catatan Ibn Atsir dalam kitabnya yang berjudul Usud Al-Ghabah, telah menerangkan bahawa Huzaifah adalah sahabat yang menjaga rahsia Rasulullah berkaitan dengan mencatat nama-nama orang yang munafik pada ketika itu. Di sini hendak dikatakan bahawa begitu pentingnya di dalam menjaga rahsia sehinggalah ketika itu Umar Al-Khattab merupakan seorang pemimpin tertinggi, tetapi Huzaifah tetap menjaga rahsia Rasulullah SAW sehingga ke akhirnya. Kesimpulannya di sini adalah tidak kiralah rahsia tersebut kecil maupun besar, kita sebagai umat Islam hendaklah
dan diwajibkan dan diamanahkan untuk menjaga rahsia tersebut, tidak kiralah apa perkara sekalipun yang berlaku. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Sraya. Jadi saya akan menerangkan tentang amanah dalam pekerjaan. Pekerjaan adalah satu amanah besar yang mesti ditunaikan oleh setiap insan. Pekerjaan tanpa mengira bentuknya adalah dianggap baik sekiranya pekerjaan itu dilakukan mengikut syarak dan tidak berlebihan. Secara umumnya, tiada beza antara orang yang berjawatan tinggi atau orang yang berjawatan rendah kerana semuanya sama di sisi Allah. Asas yang paling utama di dalam kecemerlangan dan keprofesional di dalam pekerjaan ini bergantung kepada penunaian amanah seseorang. Jika seorang pekerja tidak menunaikan amanah, maka mereka akan dipersoalkan di akhirat kelak. Jenis-jenis amanah dalam pekerjaan ada 5. Yang pertama, mengetahui bidang tugas. Seorang pekerja akan menyiapkan tugasannya sebelum atau tepat pada waktunya tanpa tangguh-menangguh. Contohnya, seorang pekerja yang membuat soalan akan menyiapkan membuat soalan peperiksaan itu dengan waktu yang tepat kerana soalan itu akan dihantar kepada penyelaras. Jadi dia faham keadaan apabila dia melambat hantar kertas itu. Seterusnya, nombor 2, mempunyai rasa tanggungjawab dan amanah. Amanah yang diberikan bukan hanya untuk diri kita sahaja, tetapi kita perlu fikir bagaimana amanah itu kita dapat tunaikan untuk memudahkan urusan orang lain. Contohnya, seorang pekerja tidak dapat hadir ke mesyuarat tetapi rakan sekerjanya pula dapat hadir ke mesyuarat. Jadi rakan sekerja ini perlu memberitahu apa yang telah dibincangkan di dalam mesyuarat itu. Yang ketiga, melakukan setiap tugas dengan bersungguh-sungguh. Kita perlu lakukan dengan penuh semangat tanpa menciplak atau menggunakan idea orang lain. Kita juga perlu berusaha untuk melontarkan atau mengeluarkan idea-idea kita yang baru dengan cara kita yang tersendiri untuk berfikir. Yang keempat, menunjukkan sifat komitmen kepada kerja. Seorang pekerja ni perlu sentiasa ada ketika diperlukan semasa waktu bekerja dan mementingkan kerja daripada tugas-tugas di luar waktu kerja. Kerana itu akan mengganggunya untuk fokus dalam waktu kerjanya. Seorang pekerja akan sentiasa peka dengan perkembangan di tempat kerja seperti waktu-waktu mesyuarat dan sebagainya. Yang kelima, menjauhkan diri daripada sebarang sifat khianat dan tidak bermaruah seperti rasuah, pecah amanah dan membuat sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Sabda Rasulullah SAW berkata, 3 tanda munafik. Yang pertama, apabila bercakap, ia berbohong. Yang kedua, apabila berjanji, ia mungkiri. Dan ketiga, apabila diberi amanah, ia khianati. Jadi, seorang pekerja perlulah menunaikan amanah yang telah diberikan supaya apabila di akhirat kelak, seorang pekerja ini akan dapat menjawabnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Muhammad Amin. Nombor matrik saya 419-2008171. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang akibat tidak amanah dalam berkawan. Kalau ada sahabat ataupun kawan kita yang ingin bercerita kepada kita, tapi sebelum tu dia akan berpesan, awak, saya nak cerita kat awak ni, awak jangan beritahu orang lain ya. Dan kita pula menjawab, ya, saya tak akan cerita pada orang lain. Itu telah menjadi satu amanah bagi kita. Disebabkan ia telah menjadi satu amanah, kita sebagai sahabat yang baik mestilah menjaga dan tidak boleh cerita kepada siapa pun, tak kira orang yang paling terdekat seperti keluarga atau kawan baik yang lain atau adik-beradik atau sesiapa sahaja. Sebab ia telah menjadi satu amanah. Terdapat beberapa akibat jika kita tidak amanah dalam berkawan. Yang pertama ialah kita tergolong dalam golongan orang-orang yang munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda munafik ada 3. Jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari nombor 32. Pengajaran daripada hadis yang kita dapat, apabila dia diberi amanah dan dia mengkhianati, amanah sebenarnya adalah orang yang kita percaya. Jadi dia tidak sepatutnya menipu ataupun menyeleweng. Akibat yang kedua, kita mungkin akan kehilangan kepercayaan ataupun lebih teruk lagi kita akan kehilangan kawan kita sendiri. Akibat yang ketiga pula, kita mungkin akan dapat malu kepada diri sendiri kerana orang lain sudah tahu yang kita tidak menjaga amanah dengan baik. Akibat yang keempat, kita juga mungkin akan dipandang serong atau dipandang rendah oleh orang-orang sekeliling. Jadi, sebagai seorang Muslim, kita mestilah menjaga amanah. Tidak kira amanah itu dalam bentuk apa sekalipun, dalam bentuk rahsia, dalam bentuk menjaga barang, dalam bentuk meminjam wang. Kita perlu menjaga amanah. Jadi, sekian daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izwan Yazudin bin Abdullah. Nombor matrik number 409-200-8161. Saya dari kos Ijazah Sarjana Muda Teknologi Industri. Tajuk presentation saya adalah akibat tidak amanah dalam pekerjaan. Yang pertama, saya akan menerangkan manfaat amanah dalam pekerjaan. Apa itu amanah? Amanah adalah melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan oleh majikan kepada pekerja yang melibatkan kerja, kewangan dan masa. Okey, kita akan pergi kepada manfaat amanah dalam pekerjaan. Yang pertama, mendapat kepercayaan daripada bos, staf serta masyarakat sekeliling. Yang kedua, disayangi dan dihargai oleh bos, staf-staf serta masyarakat. Yang ketiga, kemungkinan cepat kenaikan pangkat dan ganjaran lain yang akan diberikan oleh sesetengah syarikat. Yang keempat, diberi ganjaran di akhirat seandainya menunaikan amanah dan hidup dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan pergi kepada akibat tidak amanah dalam pekerjaan. Yang pertama, hilang peluang pekerjaan. Yang kedua, hilang kepercayaan daripada bos, staf-staf serta masyarakat sekeliling. Yang ketiga, dipandang serong oleh masyarakat sekeliling serta dipandang hina. Yang keempat, tidak lagi mendapat pekerjaan yang diridai Allah serta akan dilaknat oleh Allah sekiranya tidak amanah dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang diceburi. Mengikut hadis riwayat At-Tabrani, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak beramanah dan tidak diterima sembahyang orang yang tidak bersuci dan tidak sempurna agama orang yang tidak diterima sembahyangnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aun Akilah binti Kamal Arifin. Okey, kad matrik saya 4183002671. Hari ini saya nak terangkan serba sedikit tentang kelebihan menjalankan amanah dalam kalangan pelajar. Okey, tidak kira sama ada pelajar sekolah maupun pelajar di universiti. Okey. Sebagai seorang pelajar, amalan amanah adalah penting kerana dapat melatih diri untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab, jujur dan ikhlas kepada diri sendiri. Okey, contohnya apabila guru maupun pensyarah memberikan tugasan kepada kita, mereka telah meletakkan kepercayaan terhadap pelajar supaya pelajar dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey, dengan seterusnya, kelebihan menjalankan amanah ini juga dapat pelajar akan mendapat kepercayaan daripada guru-guru dan rakan-rakan di sekolah maupun di universiti untuk melaksanakan sesuatu tugas. Okay. Firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkannya dengan adil. Okey, itu saja dari saya tentang kelebihan menjalankan amanah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syairah binti Ahmaduddin. Saya akan menerangkan sedikit tentang amanah kepada harta dan nyawa, yang mana dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Dan melalui surah ini, kepentingan memelihara dan menghargai harta itu adalah sangat penting dan merupakan perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Islam melarang kita mendapatkan harta secara batil, kerana perkara itu adalah perkara yang melanggar perintah Allah, dan perkara itu juga boleh menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan di antara umat manusia, dan ia juga boleh mencetuskan pergaduhan dan permusuhan dalam kalangan masyarakat, dan hal ini boleh mengakibatkan berlakunya kemudaratan kepada masyarakat dan diri sendiri. Dan kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa menghargai dengan cara membelanjakan harta ke jalan Allah sebagai tanda syukur atas nikmat yang kita dapat daripada Dia, dan berusaha juga untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diridai Allah, seperti berniaga dengan jujur, dan dengan cara itu kita dapat mewujudkan hubungan yang baik sama manusia dengan cara yang tidak mencederakan atau boleh memudaratkan keharmonian masyarakat. Seterusnya adalah dengan menghargai nyawa dan diri sendiri, kerana bagi mengelakkan berlakunya kemudaratan dalam diri kita sendiri dan hidup sebagai manusia. Dan kesimpulannya, semua ini adalah bagi memastikan kesejahteraan umat Islam dan juga umat manusia di dunia ini dapat diakhiri dengan perkara yang baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanisah binti Syekh Muhammad Azman. Hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang amanah terhadap diri sendiri. Tanggungjawab terhadap diri sendiri merujuk kepada kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Tanggungjawab seseorang kepada diri sendiri terbagi kepada dua aspek, iaitu aspek lahiriah dan batiniah. Dari segi aspek lahiriah, seseorang itu harus berusaha untuk mempertingkatkan kemampuan dirinya, termasuk ilmu, kesihatan diri dan maruah diri. Manakala dari aspek batiniah pula, jiwa seseorang itu perlu diisi dengan sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan seperti penghayatan kepada agama dan semangat cintakan negara. Seterusnya, bagaimana cara untuk kita mengamalkan sifat amanah terhadap diri sendiri? Yang pertama, patuhi pada suruhan Allah, memelihara penampilan diri, berdisiplin dan patuh kepada peraturan, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Kalau kita tak menjalankan amanah kita terhadap diri sendiri, ia boleh menjejaskan iman, boleh dimurkai Allah, tidak dipercayai, akan dibenci dan disisihkan oleh kawan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira binti Abdul Aziz dari kohort K30 Group 1. Akan
akan membincangkan tentang kesimpulan amanah dalam Islam. Okey. Amanah dalam Islam ialah satu amanah, satu tanggungjawab kepada semua manusia, masyarakat, tidak kira tua atau muda. Amanah juga menjadi satu sifat yang utuh pada dalam diri agar mampu dalam era globalisasi pada masa kini. Ia juga merupakan satu kesabaran dalam menjaga sifat ini. Keyakinan juga akan dihitung pada suatu hari akhirat kelak untuk menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam setiap kehidupan dalam kumpulan. Dan hadis juga merupakan satu panduan dalam melaksanakan dakwah dalam amanah dakwah ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.